Okey, yang pertama tadi saya dah tunjukkan kepada kamu iaitu teknik untuk melukis lakaran asas ya. Jadi kita gunakan dua teknik itu tadi iaitu kaedah garisan pendek dan juga kaedah garisan terus dua titik. Okey, kita akan menggunakan dua teknik ini untuk lukisan-lukisan selepas ini. Baik, seterusnya saya nak tunjukkan kepada kamu ataupun nak tanya kamu dululah berkaitan dengan sudut dalam garisan. Saya rasa kamu dah pelajari di dalam mathematics, okey, sudut-sudut dalam garisan. Jadi kalau saya bagi arahan begini kepada kamu, adakah kamu faham? Maksudnya begini saya cakap. Okey, binakan garisan bersudut 0 darjah. Boleh buat tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, test lagi. Soalan seterusnya. Jawab boleh dengan tak boleh je. Kalau saya minta kamu bina garisan berikut ya. Arahannya berbunyi begini. Binakan satu garisan 45 darjah. Boleh buat tak? Tak boleh juga. Okey, test lagi. Soalan ketiga. Bina satu garisan bersudut 90 darjah. Tak boleh juga. Tak boleh juga Rizki. Okey, tak mengapa. Baik, memang itulah tajuk kita. Iaitu kita nak mengetahui berkaitan dengan sudut di dalam garisan. Berkaitan dengan sudut di dalam garisan. Okey, kita nak mengetahui berkenaan dengan itu. Untuk mengetahui sudut dalam garisan ini, saya kena tunjukkan contoh kepada kamu ya. Okey, ini contohnya sebentar. Mari kita lihat. Okey, kenali sudut dalam garisan. Okey, ini dia ya. Ini asas yang pertama, kita kena ketahui sudut-sudut yang berada dalam garisan. Saya rasa kamu sepatutnya dah mestilah tahu ni, dalam geografi dan dalam matematik dah belajar, betul tak sudut-sudut ni? Okey, cuba perhatikan dekat paparan saya sekarang. Saya ada beberapa sudut dalam garisan. Okey, sebentar ya. Sebentar. Okey, sorry. Ada mesej masuk. Okey, baik. Kita tengok beberapa jenis sudut dalam garisan. Okey, sudut ini daripada 0 sehingga 360. Okey, satu bulatan lengkap. Kita panggil 0 hingga 360. Jadi sekarang ini kita nak ketahui setiap garisan itu dia ada nilai sudut yang tertentu dan apabila saya bagi arahan kepada kamu macam tadi, kalau saya kata binakan garisan bersudut 0 darjah, kamu boleh terus bina. Kenapa kita kena ketahui sudut ini? Sebab selepas ini kita akan banyak membuat garisan-garisan bersudut dan saya pun akan bagi penerangan kamu menggunakan sudut-sudut ini. Sebagai contoh, saya akan bagi arahan begini. Okey? Daripada titik A, binakan satu garisan lurus dengan sudut 0 darjah sepanjang 10 mm sebagai contoh. Jadi kamu kena tahulah, macam mana nak buat tu. Ataupun saya bagi arahan begini. Daripada titik B, binakan garisan menegak 90 darjah sepanjang 50 mm. So, saya akan bagi arahan-arahan berbunyi begini. Okay? Jadi, semestinya kamu kena kenali sudut-sudut ini supaya kamu tahu, macam mana nak buat garisan 0 darjah? Macam mana nak buat garisan 90 darjah? Macam mana nak buat garisan 45 darjah? Okey? Itu di antara dia. Teknik-teknik dia yang kena kita tahu. So kita kena kenali sudut. Baik,
Untuk mengenali sudut ini rajah-rajah dia. Kalau kamu perhatikan, saya dah tunjukkan di sini, kita ada beberapa sudut-sudut asas yang penting. Ada garisan 0 darjah, 45, 90, 135 darjah, 180 darjah, 225 darjah, 270 darjah dan 315 darjah. Okey, bukan saya nak suruh kamu hafal, tidak. Kita nak faham. Apabila kita faham, sekejap lagi kita boleh buat sebarang jenis sudut. Baik, mari kita lihat. Okey, demonstrasinya. Okey, saya padam dulu ni. Baik. Kamu pun boleh sama-sama buatlah. Kalau ada bersama-sama kamu kertas grid ataupun kertas buku matematik tu, mungkin mudah sedikit. Saya tunjukkan grid saya dekat sini. Okey, saya pun gunakan kertas yang grid juga ya. Okey, katakanlah kita ada satu titik A. Dekat tengah-tengah ni saya buat. Satu titik A saya buat. Di tengah-tengah ni saya bagi dia nama titik ni A. Okey. Kemudian saya akan bina satu garisan. Garisan yang pertama saya bina ini garisan lurus, dia mendata sahaja. Okey. Daripada A, saya binakan satu garisan, saya tarik ke kanan. Okey, panjang sikit sampai sini contohnya. Okey. Garisan saya lurus. Okey, garisan lurus yang baru saja saya bina ini, garisan ini bersudut 0 darjah. Itu nama dia. Bila kita ada satu garisan lurus daripada kiri ke kanan, okey, kita akan bina straight. Garisan ini kita kenali dia dengan nama garisan 0 darjah. Jadi apabila saya maksudkan buat garisan 0 darjah, inilah maksud saya. Garisan lurus mendata daripada kiri ke kanan. Okey? Boleh faham tu? Baik, kita pergi yang kedua. Apabila saya membina satu lagi garisan ni, okey, contohlah, okey, saya bina satu lagi garisan ni. Lihat, kamu perhatikan terlebih dahulu. Garisan saya ini daripada A juga, tetapi dia atas sedikit daripada garisan tadi. Naik sedikit. Okey? Apabila di atas sedikit, maksud dia saya nak naik 1 darjah ke atas. So, garisan kedua saya ini adalah garisan 1 darjah. Okey, kurang lebih lah, bukanlah tepat, tapi kita anggaran. Okey, saya naik sedikit. Di atas garisan 1 darjah, kalau saya buat satu lagi garisan, dia lebih tinggi daripada 1 darjah. Ini adalah garisan 2 darjah. Okey, dan seterusnya. Saya buat satu lagi. Di atas garisan 2 darjah, semestinya ada garisan 3 darjah. Allah, tak keluar pula pensel saya. Kenapa tak keluar? Okey. Dan seterusnya. Lagi tinggi, lagilah meningkat. Naik. Dia punya sudut. Ya. 3 darjah. Seterusnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik lagi satu garisan. Katakan jauh sikit. Katakan saya ada di sini. Mungkin garisan ini 10 darjah. Okey. Jadi, dan seterusnya. Saya naik lagi. Katakan naik lagi. Naik lagi satu garisan. Allahu Akbar. Naik lagi satu garisan. Naik sikit lagi. Kenapa pensel ni? Mungkin ini adalah garisan 20 darjah. Okey. Baik. Seterusnya, sehinggalah saya naik sampai saya tinggi lagi sedikit garisan ini. Kamu perhatikan. Saya buat satu garisan dekat sini. Okey, perhatikan. Ini adalah garisan 45 darjah. Okey. Seterusnya saya naik lagi. Contoh. Mungkin saya nak buat garisan dekat sini. Okey. Jadi di atas 45 darjah, saya anggaran sajalah ya. Saya agak-agak. Okey. Katakan lepas 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60. Mungkin di sini adalah garisan 65 darjah. Sampailah saya dapat satu garisan lurus. Straight. Menegak daripada A
Dia betul-betul lurus ke atas. Straight garisan ni, betul-betul lurus ke atas. Garisan yang lurus menegak ke atas ini, kita kenali dia dengan garisan 90 darjah. Okey, yang penting untuk kamu ketahui dekat sini, ada dua jenis garisan. Yang mendatar ini adalah 0 darjah dan yang menegak lurus ke atas ini 90 darjah. Ini dua garisan yang kena kita ingat dalam kepala kita. Apabila saya kata buat daripada titik A, binakan satu garisan bersudut 90 darjah, bermaksud kamu akan buat satu garisan lurus daripada A naik ke atas. Itu adalah garisan 90 darjah. Kalau saya kata daripada titik A, bina satu garisan 0 darjah, kamu akan buat garisan mendatar 0 darjah. Okey. Boleh? Ada kawan-kawan yang dah cuba? Okey. Katakan saya bagi arahan begini. Daripada titik A, bina satu garisan bersudut 0 darjah. Cuba kamu binakan. Saya pun buat juga. Cikgu? Ya. Boleh cikgu ulang balik arahan cikgu tadi? Okey, saya ulang balik ya. Saya ulang beserta saya buat contoh juga dekat depan. Okey. Kamu ada satu kertas, keluarkan satu kertas, tanda satu titik A. Okey. Seperti saya buat ni. Okey, sama-sama kita buat ni. Tanda satu titik A, bagi dia nama titik A. Okey, kita nak buat sama-sama. Baik, arahan saya adalah daripada titik A, bina satu garisan bersudut 0 darjah. Panjang dia tak kisah, kamu agak-agak aja berapa panjang dia. Okey, saya demonstrasikan, kamu pun buat. Daripada titik A, arahannya, bina satu garisan dengan sudut 0 darjah. So, kita dah ada titik A. Daripada titik A, kita buat satu garisan mendatar lurus sahaja sampai hujung. Okey, saya gunakan teknik garisan terus. Okey, sampai hujung. Baik. Siap. Ini adalah garisan 0 darjah. Saya tulis kat hujung dia tu 0 darjah. Okey, inilah maksud saya, arahan saya tadi, iaitu daripada titik A, bina satu garisan yang bersudut 0 darjah. Baik. Sekarang ini arahan kedua. Okey. Menggunakan titik A yang sama. Menggunakan titik A yang sama. Okey, arahannya berbunyi begini. Daripada titik A, bina satu garisan bersudut 90 darjah. Lagi sekali arahannya, daripada titik A, bina satu garisan bersudut 90 darjah. Okey. Baik, saya demonstrasikan. Daripada titik A, garisan 90 darjah kita tahu. Ni 0 darjah. Naik sikit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni naik sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sampailah atas. Sampailah dia straight. Betul-betul straight ke atas. Itu adalah garisan 90 darjah. Jadi, kita pun akan bina satu garisan yang lurus ke atas daripada titik A. Okey, saya buat sekarang. Daripada titik A, saya naik ke atas straight. Okey, lurus. Garisan ini, yang lurus ini adalah garisan 90 darjah. Okey, itulah maksud dia. Macam mana kita membina garisan 0 darjah dan garisan 90 darjah. Okey, boleh tak? Boleh ke kawan-kawan? Boleh ya? Okey, very easy lah. Okey, senang je. Baik, sekarang ini kita nak bina satu lagi garisan yang penting. Garisan yang bakal kita bina ini adalah garisan itu dia berada di sini. Saya conteng sikit. Okey, dia berada dekat sini. Betul-betul di tengah-tengah sini. Okey? Jadi, apa kita nak buat? Kita nak bina garisan bersudut 45 darjah.
Okey, 45 darjah kalau kamu tengok 45 darjah. Garisan 45 darjah ini dia adalah separuh daripada 90, betul? Ni 90 bahagi 2 dapat 45. So garisannya mesti berada di tengah-tengah sini. Okey, di antara kosong sehingga 90, separuh adalah 45. So itulah maksud garisan 45 darjah. Jadi macam mana nak buat dia dengan cantik? Okey, sebagai permulaan, sebab itu kita gunakan kertas buku matematik. Sebab dia ada kotak-kotak sebagai panduan. Kamu perhatikan, saya besar sikit dekat sini. Saya harap kamu boleh nampak kotak saya. Nampak tak kotak saya tu? Saya cuba terangkan sedikit. Okey, saya terangkan sedikit kotak-kotak saya tu. Okey, kamu perhatikan kotak ini adalah betul-betul square. Ya? Segi 4 sama. Jadi square ni, kalau saya hubungkan garisan saya antara kotak ni. Cuba kamu perhatikan, saya buat garisan tu. Saya ikut panduan yang ada lah. Saya garis dekat sini sebagai contoh. Okey, saya garis daripada titik A. Saya garis straight. Okey, nampak tak dia bersilang dekat penjuru kotak tersebut. Apabila saya straight ikut penjuru ini, bermaksud garisan yang saya buat itu adalah, dah saya ingat dah hujung dia, lagi sekali. Bermaksud garisan yang saya buat ini adalah garisan bersudut 45 darjah. So, dia mesti bersilang dekat kotak-kotak tu. Okey, jadi inilah garisan 45 darjah. Okey, macam mana? Boleh tak cuba buat garisan bersudut 45 darjah? Boleh. Okey, very good. Sekarang ini kita dah berjaya selesaikan 3 garisan, kosong, 45 dan juga 90 darjah. Baik, kita nak teruskan lagi garisan kita. Banyak lagi sudut kita. Okey? Perhatikan dekat sini. Kalau arahan saya berbunyi begini, okey, saya tak nak demo lagi, saya nak kamu fikirkan macam mana nak buat. Kita gunakan gambar rajah yang sama, kita gunakan titik A yang sama. Kita tak payah buat titik A yang baru. Kita gunakan titik A yang sama. Okey, arahan saya berbunyi begini. Daripada titik A, bina satu garisan bersudut 180 darjah. Daripada titik A, bina satu garisan bersudut 180 darjah. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Mungkin kamu nak tunjukkan secara lukisan dengan saya sukar, tetapi mungkin kamu boleh terangkan. Macam mana kamu nak bina garisan 180 darjah tu? Ada siapa-siapa? Kawan-kawan? Ada siapa-siapa kawan-kawan nak cuba? Adakah kawan-kawan bersama kita ni? Senyap semua ni. Okey, saya tunjukkan kepada kamu ya. Garisan bersudut 180 darjah. Okey, kita tengok dekat sini. Baik, ini gambar saya tadi Okey, garisan sekejap saya tukar sikit color dia. Okey. Okey, ini garisan 0 darjah. Kemudian kita ada 45 darjah. Kemudian kita ada 90 darjah. Saya nak yang terbaru tadi berapa? 180 darjah. Kamu perhatikan. Sini 90. Ni 90 90. Saya nak 180. Okey. 90 darjah. Kalau saya tambah 90 darjah lagi. 90 darjah. Saya tambah dengan 90 darjah lagi. Dia akan jadi 180 darjah. Betul? Bermaksud daripada titik A ni. Ini dah 90. Saya kena buat satu lagi garisan. Sudut dia
tambah lagi 90 darjah. 90 darjah ni garisan lurus. Okey, kamu perhatikan saya buat dekat sini. Daripada A, saya akan garis terus sahaja ke kiri. Saya dapat satu garisan lurus. Garisan ini adalah garisan 180 darjah. Kenapa dia garisan 180 darjah? Sebab sini dah 90. Okey, dekat sini dah 90. Kemudian ni dah 90. Kita tambah lagi satu 90, dapatlah 180. So, garisan 180 darjah itu adalah garisan yang mendatar juga, tetapi menghala ke kiri. Daripada A, dia menghala ke kiri. Dia mendatar juga. Tapi daripada A, dia menghala ke kiri. Itulah garisan 180 darjah. Okey, 90. Baik. Jadi mungkin kamu boleh tulis juga dekat kamu punya rajah tu ya. Baik, seterusnya kita nak buat satu lagi garisan. Okey, kita perhatikan dekat sini. Saya nak kamu beri perhatian pada garisan 90 darjah ni. Okey, arahan seterusnya adalah saya nak kamu bina garisan bersudut 100. Garisan bersudut, bina daripada titik A, bina satu garisan dengan sudut 135 darjah. 135 darjah. Di manakah garisan 135 darjah itu? Ada kawan-kawan boleh teka tak? Dekat mana garisan 135 darjah ni? Dekat-dekat mana kamu rasa? Atau ada kawan-kawan yang terus boleh buat? Okey, baik. Saya terangkan. Kita tengok. Lagi sekali, siapa yang respon tu? Tak dengar. Dekat bawah kosong darjah. Bawah kosong darjah. Di sini. Di sini. Kalau dah di sini kamu teka, saya rasa kurang tepat. Bukan? Kita tengok Kita boleh teka. Kita boleh agak pun. Okey, kita boleh agak. Kita tengok saya conteng sikit dekat sini. Mana guna color lain pula. Okey. Ini kosong darjah. Allahu Akbar. Ini kosong darjah. Okey. Oh, kenapa tak tukar color? Tukar color. Okey. Ini kosong darjah. Atas kosong darjah 45 darjah. Atas daripada 45 darjah, kita ada 90 darjah. Okey. Teruskan lagi. Selepas 90 darjah, kita ada 180 darjah. So, kita nak 135. Semestinya 135 ini berada di antara 90 dengan 180, betul? Dia tak boleh ada lepas ni. Dia mesti di antara dua ini. Okey? Jadi sebab dia di antara itu, kita boleh ketahui betul-betul berapakah sudut dia dengan cara kita tolak sudut dia dengan sudut yang ada. Sebagai contoh, saya nak tadi 135. Tengok saya buat sedikit matematik dekat sini. Sebab kita nak agak. Tak perlu matematik pun, tapi nak bagi nampak gambaran. Saya nak 135. Kita dah tahu dah, kita sampai sini ada 90. Okey? Kalau saya tolak dengan 90, berapa yang saya tinggal? 135 tolak 90, berapa saya tinggal? Saya tinggal 45 darjah. Maksud dia, daripada 90 ini, saya nak kena pergi tambah lagi 45 darjah, barulah saya dapat 135. Betul kan? 90. Oh. Kita dah ada 90. Dekat sini dah ada 90. Okey? Dah ada 90 dekat sini. Saya tambah dengan 45 darjah. Saya akan dapat 135 darjah. Ini yang kita mahu. So, macam mana nak tambah 45 tu?
Okey, kita tahu apabila kita bahagi dua garisan ini, kita akan dapat separuh. So, daripada sini sampai sini ada 90 darjah lagi. So, kita nak tambah dia separuh. Bermaksud garisan 135 yang akan kita buat itu adalah berada betul-betul dekat sini. Saya bina sekarang. Okey, itulah kita punya garisan 135 darjah. Okey, garisan 135 darjah kita dekat situ. Okey, saya padam balik yang bawah ni. Okey, sekarang ini kita dah siap sampai situ. Okey, kita dah ada 90 darjah, 45. Kita ada kosong, kita ada 45, kita ada 90, kita ada 135 dan kita ada 180. Okey, seterusnya lagi. Katakan arahan saya berbunyi begini. Daripada titik A, binakan garisan bersudut 225 darjah. Macam mana nak buat? Daripada titik A, bina garisan bersudut 225 darjah. Dekat mana garisan 225 darjah? Dekat mana garisan 225 darjah? Semestinya garisan 225 darjah itu di kawasan sini, betul tak? Sebab apa? Ini dah 180. Selepas 180, 181, 182, 183 sampailah 225 yang kita mahu. Okey. 225. Okey. Kalau kita perhatikan, kalau saya ambil 225, saya tunjukkan kepada kamu ni nak bagi nampak gambaran lah ya. 225, kita mahu garisan ini 225 darjah. Saya tolak dengan 180, saya akan dapat 45 darjah. Jadi saya tahu 180 darjah ni, kalau saya tambah lagi 45 darjah, dia akan jadi 225 darjah. So, apa saya kena buat? Saya kena buat satu garisan 45 darjah lagi daripada titik A ni. Maksud dia saya nak tambah daripada ni. So, saya buatlah satu garisan lurus, ikut kotak ni sampai hujung. So, saya dapat garisan ini, nilai dia 225 darjah. Okey. Boleh tak kita teruskan lagi? Kita teruskan lagi. Daripada 225 darjah ini, saya nak kamu tambah lagi 45 darjah, menjadikan garisan dia lurus ke bawah. Kalau lurus ke bawah, dia akan jadi begini lah. Contoh, garisan lurus ke bawah. Berapakah nilai garisan lurus ke bawah ni? Ini dah 225. Jarak daripada sini ke sini 45 darjah. So, kita tambah 225 dengan 45, kita akan dapat ini adalah garisan 270 darjah. Okey? Boleh tak kita teruskan lagi yang terakhir? Daripada 270 darjah ini, kita nak bina satu lagi garisan dengan jarak 45 darjah juga. Maksud dia, daripada garisan ini, kita buat straight lagi mengikut kotak-kotak ni. Okey, mengikut penjuru kotak ni. Terus sampai hujung. Maksud dia, saya tambah lagi 45 darjah daripada garisan 270. So, 270 tambah dengan 45 darjah lagi, kita akan dapat garisan di sini. Nilai dia berapa? 315 darjah. Okey. Ini adalah garisan 315 darjah. Akhir sekali, daripada garisan 315 darjah ini, sekiranya saya tambah lagi 45 darjah sudut di sini, jarak dia, okey, 315
tambah lagi dengan 45, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat satu garisan dengan sudut 315 tambah 45, kita akan dapat 300. Kita akan dapat 360 darjah. Kenapa saya buat sama dekat sini? Sebab garisan kosong darjah dan garisan 360 darjah itu adalah garisan yang sama. Okey? Jadi ini adalah garisan yang sama. Kalau saya kata buat garisan kosong darjah, straight. Kalau saya kata buat garisan 360 darjah pun, garisan itu garisan yang sama. Okey, ini sedikit pemahaman berkaitan dengan sudut dalam garisan. Saya harap kamu boleh dapat idea di mana kedudukan garisan itu di dalam satu kitaran bulatan. Okey, jadi begitulah kita start daripada garisan kosong darjah. Kosong darjah dekat sini. Kemudian naik sedikit 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 dan akhir sekali balik kepada garisan kosong darjah tadi, tetapi kali ini 360 darjah. Okey. Baik. Okey, bila kita dah tengok itu, sekarang ini saya nak kamu tengok saya punya soalan satu. Okey, soalan satu saya. Apa saya tanya pada soalan satu saya? Saya minta kamu bina 3 garisan. Yang pertama, binakan garisan mendatar kosong darjah. Yang kedua, bina garisan menegak 90 darjah. Yang ketiga, bina garisan bersudut 45 darjah. Macam mana nak buat? Boleh buat tak? Boleh. Okey, ini super easy. Senang Okey. Okey, baik. Ini super easy, senang. Adakah kamu nak cuba buat sekarang ataupun macam mana? Cuaca di tempat saya hujan Di tempat kamu macam mana? Hujan juga. Saya takut ada gangguan talian. Setakat ni okey Okey je. Okey je Okey. Tempat saya baru hujan. Okey, baik. Okey, baik. Saya harap kamu masih boleh terima lagi lah ya. Tak sakit kepala lagi ke ataupun dah sakit kepala dah tengok sudut-sudut banyak-banyak ni. Sakit kepala dah? Allahu Akbar. Janganlah sakit kepala lagi. Simple je. Okey, jadi saya harap kamu boleh selesaikan soalan satu saya itu, iaitu garisan kosong darjah, 90 darjah dan juga garisan 45 darjah. Baik. Jadi, sambil-sambil kamu buat tu, saya bagi peluang sekejap. Kamu cuba-cuba untuk buat itu. Kita nak tengok yang seterusnya. Ya, sekejap saya tengok. Okey, soalan nombor 2 saya KIV dulu. Seterusnya saya nak tunjukkan kepada kamu iaitu teknik lakaran oblik. Baik, mari kita lihat teknik lakaran oblik. Santai-santai je, jangan risau. Okey. Ada contoh satu kat depan ni. Sekejap ya. Boleh teruskan tak ni? Kawan-kawan? Cikgu? Boleh teruskan tak ni? Boleh, cikgu. Alright. Okey. Di paparan sekarang ini, saya tunjukkan satu contoh lakaran oblik. Saya besarkan sikit grid dia. Satu contoh lakaran oblik. Inilah bentuk lakaran oblik. Dia adalah berbentuk 3 dimensi. Macam mana kita tahu dia 3 dimensi? 3 dimensi bermaksud kita boleh ukur 3 jenis ukuran dekat gambar rajah ini. Iaitu kita tahu dia punya panjang. Ni panjang dia. Kita juga boleh ukur dia punya tinggi. Tinggi dia. Dan kita juga boleh ukur dia punya lebar. Okey.
Ini adalah objek 3 dimensi. Itu maksud objek 3 dimensi. Bermaksud kita boleh nampak 3 paksi ukuran dia. Kita boleh ukur dia punya panjang, dia punya tinggi dan juga dia punya kelebaran objek tersebut. Jadi kalau kita lukis dalam bentuk begini, ini adalah lukisan 3 dimensi. Cumanya lebih detail lagi, lakaran 3 dimensi ini menggunakan teknik oblik. Okey, menggunakan teknik oblik. Teknik oblik tu ada 2, tapi itu sekejap lagi kita tengok. Sekarang ni kita nak tahu teknik oblik dahulu. Okey, teknik oblik ini merupakan satu teknik lukisan 3 dimensi yang paling mudah. Kenapa saya kata paling mudah? Sebab dia punya step dia, mula-mula kita lukis objek yang kita nak itu dalam bentuk 2 dimensi terlebih dahulu. Kemudian kita tukar dia jadi 3 dimensi. Sama macam kotak yang saya buat ini. Okey, so permulaan dia sekarang ni kita nak cuba bina kotak ini sama-sama. Boleh tak? Sama-sama kita nak buat. Saya buat, kamu pun buat kotak yang sama. So, untuk buat contoh ini, kamu memerlukan pensel dan juga kertas kotak-kotak buku matematik. Kalau ada bersama kamu, kita cuba sama-sama buat sekejap lagi. Boleh? Okey. Kamu ready dulu bahan-bahannya tu. Kita nak cuba buat sama-sama. Baik. Okey, kita akan buat sama-sama Okey, ini kertas saya. Saya harap kamu pun dah ready dengan kertas kamu. Boleh? Okey, langkah nombor 1. Kita akan buat kotak ini mengikut ukuran lah. Ya, kita akan ikut ukuran. Ukuran yang biasa kita gunakan di dalam sebarang jenis lakaran adalah unitnya milimeter. Okey, milimeter. Kalau saya kata 1 tu, maksud dia 1... Allah, start keluar. Maksud dia 1 milimeter. Kalau saya kata 10, maksud dia 10 milimeter. 10 milimeter bersamaan dengan berapa sentimeter? 10 milimeter bersamaan dengan 1 sentimeter. Okey? Itu ukuran yang akan kita gunakan adalah ukuran milimeter. Tetapi untuk kelas kita hari ini, sebab permulaan, kita tak pakailah lagi pembaris kan, sebab kita lakaran je. Jadi hari ni punya ukuran saya akan pakai kotak. Okey, 1 kotak. Ni 1 kotak satu kotak. Ni kalau macam ni 2 kotak. Kalau macam ni 3 kotak. Boleh? Okey, kita akan guna kotak Kalau saya kata buat garisan ni dengan jarak 3, maksud dia 3 kotak 1 2 3. Kita akan guna kotak ni sebagai ukuran kita. So semestinya kamu kena guna buku matematik tu lah ya. Baik, kita cuba untuk buat lakaran sekarang ini. Yang pertama sekali kita buat 1 titik dulu. Kita buat 1 titik. Saya bagi nama titik ni A. Okey, saya bagi nama titik ni A. Okey, kamu pun buat benda yang sama. Okey, kita bagi nama titik ni A. Perhatikan saya buat kat tengah-tengah. Okey, batal belakang sikit. One more time. Saya buat dekat tengah-tengah kertas supaya senang Saya buat dekat tengah-tengah ni sikit. Mana titik A saya? So saya tanda 1 titik A. Okey. Kemudian saya daripada titik A ni kita nak buat kotak. Kotak kita adalah segi 4 sama. Segi 4 sama kita nak buat. So daripada A saya akan buat satu garisan kosong darjah dengan jarak 5 kotak. Dengan jarak 5 kotak. So, daripada A, kita buat satu garisan kosong darjah dengan jarak 5 kotak. So, saya buat sekarang. Daripada A, 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Okay. Stop. Garisan kosong darjah. Kemudian, saya akan bina kotak ni. Kita label lah supaya kita senang nak bagi, supaya saya senang nak cakap lah kan. Okey, jadi saya label ujung ini adalah B. Okey, kita dah ada garisan AB. Jarak dia 5 kotak. Kemudian daripada titik A juga saya nak bina satu lagi garisan, nak buat kotak segi 4 sama ni. Okey, kita nak bina garisan ke atas. So garisan ke atas ni garisan 90 darjah.
Okey, di dalam lakaran ni kita tak panggil lah ke atas, ke kanan, ke kiri kan. So kita gunakan sudut. So daripada A, bina satu garisan bersudut 90 darjah dengan jarak 5 kotak juga. So daripada A, 90 darjah maksud dia ke atas, 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So kita ada dua garisan. Saya terangkan sikit garisan saya ni. Okey, saya bagi dia nama C. Okey, seterusnya. Daripada C saya nak bina satu lagi garisan mendata 0 darjah dengan jarak 5 kotak juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, saya dapat satu lagi garisan. Saya bagi dia nama D. Seterusnya, saya nak hanya perlu sambungkan saja B kepada D, garisannya lurus ke atas. So, kalau daripada B, garisannya garisan 90 darjah, 5 kotak sehingga sampai kepada D. Saya terangkan sikit garisan B kepada D saya. So, kita dapat satu kotak segi 4 sama A, B, C, D. Okey, saya harap kamu pun dapat benda yang sama. Boleh? Okey, sini jarak dia 5 kotak. Sini pun jarak dia 5 kotak. Okey. Baik. Ini baru lukisan 2 dimensi. Kita belum buat oblik lagi. Sekarang ini kita nak ubah lukisan ini menjadi lukisan 3 dimensi menggunakan teknik oblik. Okey, jadi menggunakan teknik oblik ini kita akan tambah garisan untuk membentuk dia punya paksi kedalaman dia. Okey, paksi yang seterusnya, paksi yang ke dalam. Okey, jadi kita nak buat dia punya ukuran. Panjang sudah, panjang dia 5, tinggi dia 5, lebar dia. Okey, sekarang ni kita nak buat garis lebar dia. Lebar dia juga kita nak gunakan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita gunakan lebar dia 4 kotak. Macam mana garisan lebar tu 4 kotak? Okey, saya tunjukkan kepada kamu. Pada objek kita ABCD ni, kita ada 4 bucu, betul? Kita ada bucu A. Allahu Akbar, telefon masuk pula dah. Saya jawab telefon sekejap. Tak tahu kan mungkin penting. Okey, sorry. Gangguan telefon. Baik. Jadi sekali lagi tadi, saya punya kotak tadi kita ada 4 bucu A, B, C, D. Okey? A, B, C, D. Perhatikan saya nak buat macam mana. Pada bucu B, daripada B, saya nak bina garisan 45 darjah. Okey? Garisan 45 darjah, jarak dia 4 kotak. Tengok saya buat. Daripada B, 45 darjah bermaksud dia mesti lalu bucu ini 1, 2, 3, 4. Okey, itu maksud 45 darjah. So saya dapat garisan itu. Okey, kemudian saya nak buat benda yang sama, garisan 45 darjah lagi satu, iaitu yang kedua, daripada bucu D. Daripada bucu D juga saya nak buat garisan 45 darjah. 4 kotak juga jarak dia. 1, 2, 3, 4. Saya terangkan garisan ni. Okey, seterusnya lagi. Daripada bucu C, juga saya nak buat garisan 45 darjah, jarak dia 4 kotak. One more time. 1, 2, 3, 4.
Okey, sekarang saya dah dapat macam tu bentuk saya. Apa perlu saya buat? Saya hanya sambungkan saja garisan ini untuk menyiapkan kotak saya tu. Okey? Jadi saya sambungkan garisan ini. Okey, dia mendata 0 darjah. Kemudian saya sambungkan garisan belakang ni. Siap kita punya kotak dalam bentuk lukisan oblik. Okey, rasa-rasa boleh buat? Boleh cikgu. Senang kan? Okey, very easy lah, senang je. Okey, jadi saya harap kamu boleh buat kotak ini. Kalau kita perhatikan soalan 3 saya. Okey, soalan 3 saya tadi, ni soalan 3 saya. Saya minta kotak juga, tapi kotak tu ukuran dia berbeza sedikit lah. Kalau kamu tengok dekat sini, panjang 60 mm, saya kata, lebar dia 20 mm, tinggi dia adalah 20 mm. So, bentuk dua dimensi dia saya berikan dekat sini. Okey, saya guna milimeter, tetapi saya rasa kamu pakai kotak lah, senang. So, ini dia punya panjang dia. Panjang dia kamu akan gunakan ini. Ini adalah 6 kotak. 6 kotak. Kemudian ini tinggi dia. Tinggi dia adalah 20 mm, iaitu 2 kotak. 1, 2. Okey, 2 kotak. Kemudian apa kamu perlu buat adalah kamu kena tambah dia punya lebar. Lebar dia pun saya nak kamu guna 2 kotak. So, 45 dia akan jadi macam tu. Okey, 2 kotak. So, lukisan ini kalau kamu teruskan, kamu akan dapat bentuk begini. Okey, katakan saya tanda ni A, B, C, D. Okey, kemudian saya tambahkan dia punya garisan 45 dekat sini. Kemudian dekat sini. Kemudian dekat sini. Kemudian saya sambungkan. Dapatlah saya punya bentuk kotak itu dengan jarak lebar dia 2 kotak. Okey. So, itulah jawapan dia kurang lebih macam tu. Okey, jadi kamu cuba untuk buat itu, seterusnya menjawab soalan 3 saya. Boleh? Okey, saya rasa tu simple lah. Baik, kita nak tengok soalan seterusnya, soalan nombor 4. Okey, ni lain sedikit. Dia kata apa? Lakarkan objek berikut menggunakan teknik lakaran oblik kabinet. Okey, sekejap lagi saya terangkan apa itu oblik kabinet. Bentuk yang kita nak buat macam ni, iaitu bentuk L. Okey, lebar dia nak 20 ataupun 2 kotak. Okey, kita cuba buat. Saya cuba tunjukkan kepada kamu soalan ni supaya kamu boleh buat. Ini soalan nombor 4. Saya tunjuk demonstrasinya dekat sini. Okey, katakanlah saya nak jawab soalan nombor 4. So, mestilah langkah pertama saya buat, saya terpaksa lukis semula objek yang diberikan kepada kita itu dalam bentuk 2 dimensi ni, iaitu bentuk L ni ataupun macam tangga ni. Okey, jarak dia 4 kotak, 4 kotak, 2 kotak, 2 kotak. So, saya pun lukis balik objek ni dekat sini. Okey. Saya start dengan satu titik A supaya saya senang. Ni titik A saya. Okey, kemudian dia 4 kotak mendata. Tak terang garisan saya. 4 kotak. Okey. Seterusnya ke atas pun 4 kotak. Okey, saya sambung lagi seterusnya. Sini 2 kotak. Sini 2 kotak. Okey, saya dapat bentuk L saya sekarang 2 dimensi. Seterusnya, saya nak ubah dia jadi 3 dimensi dengan lebar 20 ataupun 2 kotak. Kat sini saya tulis 20 kan. Lebar objek ni 20 kan. 20 mm lah. Ataupun kita guna 2 kotak lah. Ya, kita guna 2 kotak. So, 2 kotak saya nak buat. Lebar dia, perhatikan. Saya akan buat garisan bersudut 45 darjah pada setiap bucu berikut. Dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5. Setiap 5 bucu ni, saya kena buat garisan 45 darjah dengan jarak 2 kotak. Perhatikan macam mana saya buat. Daripada sini, 45 darjah.
1. Daripada bucu ini 45 darjah. 2. Daripada bucu ni 45 darjah. 3. Daripada bucu ni 45 darjah. 4. Saya ikut je kotak panduan tu. Sebab tu kita guna buku matematik. Daripada sini 45 darjah. Okey, seterusnya saya hanya sambungkan saja garisan saya tu. Sambung. Sambung lagi. Sambung lagi. Sambung lagi. Siap kita punya bentuk tangga menggunakan teknik oblik. Menggunakan teknik oblik. Okey? Itu dia. Teknik dia. Macam mana kita nak ubah daripada bentuk 2 dimensi. Daripada bentuk 2 dimensi soalan saya tadi kepada bentuk 3 dimensi jadi macam ni. Okey? Baik. Seterusnya. Boleh Geng, ke dah sakit kepala dah? Dah makin... Cikgu keluar masuk tu. Saya pening. Okey. Sorry lah, tak boleh buat apa lah. Nak tunjuk ada banyak. Okey, jadi last one. Saya harap masih bertahan lagi pada saya. Last one. Saya nak tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu perhatikan pada soalan 2 saya tadi, saya tanya, keluar masuk macam tu So terpaksa tukar, sorry. Okey, pada soalan saya yang nombor 2, saya ada tanya kamu, terdapat 2 jenis lakaran oblik. Okey, kalau kita perhatikan dekat buku teks, dia bagi tahu kita ada 2 jenis oblik. Yang pertama, nama dia oblik cavalier. Itulah jawapan kita Yang kedua, nama dia oblik cabinet. Apa maksud oblik cavalier? Apa maksud oblik cabinet? Kita tengok. Perbezaannya satu je dekat sini. Iaitu lebar objek itu. Kalau objek cavalier, objek dia kita lukis lebar dia penuh. Kalau cabinet, kita lukis separuh sahaja. Maksudnya begini. Saya tunjuk contohnya. Contohnya daripada soalan nombor 3. Saya kata apa? Lakarkan objek berikut menggunakan teknik lakaran oblik cavalier. Maksud dia, oblik cavalier, dia punya lebar tadi adalah lebar mengikut soalan. Apa yang soalan berikan. Kalau dekat sini lebar dia 20 mm, maksud dia 2 kotak lah kan. So lebar yang kamu akan lukis pun nanti 20 mm. 2 kotak. 2 kotak. Macam itulah bentuk lukisan akhir kamu. Okey? Ikut apa yang dia minta. Dia minta 20 mm ataupun 2 kotak. 2 kotak lah yang kita lukis. Tetapi oblik kabinet pula. Ni soalan nombor 4 dia oblik kabinet. Tengok Lakarkan objek berikut menggunakan teknik lakaran oblik kabinet. Oblik kabinet ini adalah separuh daripada lebar soalan. Contoh, soalan kata lebar objek 20 ataupun 2 kotak. Tetapi kita nak lukis, kita hanya perlu lukis separuh. 1/2. Separuh. Iaitu kalau dia kata soalan 20, bermaksud kita hanya lukis 10 sahaja. Ataupun 1 kotak. Jadi dalam contoh soalan saya ini, lebar objek yang saya nak buat, soalan minta 20. Soalan minta 20, tetapi dia kata kabinet. Bermaksud dia nak separuh daripada 20, iaitu 10. So dalam soalan saya ini, lebarnya hanyalah 1 kotak sahaja. 1 kotak sahaja. Kalau saya nak lukis dengan cepat, saya akan lukis macam tu lah. Inilah maksud oblik kabinet. Maksud dia separuh sahaja lebar dia daripada soalan. Soalan kata 20, kita hanya buat 10. Itu maksud oblik kabinet. Okey? Itu je perbezaan dia. Saya harap kamu boleh faham dengan mudah. So, jawapan pada soalan 2 kita tadi adalah 1 oblik cavalier. Yang kedua ini adalah oblik
cabinet. Beza antara oblique cavalier dengan cabinet tadi adalah cavalier lebarnya penuh 20, cabinet pula lebar dia separuh daripada soalan. Soalan kata 20, kita kena buat 10 sahaja sebab dia kata oblique cabinet. Okey, itu perbezaan antara oblique cavalier dengan oblique cabinet. Okey, baik. Soalan last ni for fun only. Okey, hanya nak seronok-seronok sahaja. Saya nak buat cabaran sedikit ataupun projek. Saya nak kamu menggunakan teknik lakaran oblik. Tak kisahlah cavalier atau cabinet sebab ukuran daripada kamu sendiri. Lakarkan satu grafik tulisan nama ringkas anda. Okey, saya buat kat sini nama Ali lah. Okey, perhatikan setiap satu ini saya buat dia menggunakan teknik oblik. So semua ni 45 darjah. Saya guna satu kotak je. Okey, semua ni 45 darjah. So kamu cuba buat tulisan nama kamu. Guna nama yang simple-simple lah. Janganlah nama penuh pula. Nama penuh silat-silat seminggu pun tak siap lagi. Okey, guna nama simple-simple. Kalau nama tak boleh simple, simplekan juga. Okey, di bawah 5 huruf ke. Okey, yang ringkas-ringkas supaya kamu boleh buat satu grafik menggunakan lakaran oblik ini. Okey, boleh tak? Saya banyak nama ringkas, cikgu. Okey, tak kisah. Mana-mana je. Yang simple-simple. Bukannya kita nak nama tu. Kalau nama panjang betul-betul, gunalah nama-nama glamour pun boleh. Yang ringkas-ringkas. Janganlah ringkas sangat sampai satu huruf je. Cikgu, saya punya nama, saya guna S je, cikgu. Siti. Allahu Akbar. Janganlah guna satu je. Pening lah macam tu. Ya, bagilah banyak sikit macam ni ke 3 perkataan ke ringkasan. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Kalau 4, Okey, 4 pun boleh. 4, 5 okey lagi lah. Bagi saya lah secara peribadi saya rasa di bawah 5 masih okey. Lebih pada 5 rasa macam banyak lah tu. Mungkin perlu masa panjang sedikit nak buat. So ini projek kita seronok-seronok sambil-sambil kita memahirkan diri, membina garisan lurus dan juga memahirkan diri buat teknik lakaran, teknik oblik. Okey, lakaran, teknik oblik. So buatkan satu grafik nama kamu menggunakan teknik oblik. Saya cadangkan di bawah 5 aksara lah. 5 abjad lah. Janganlah banyak-banyak sangat. Nanti akan makan masa yang panjang. Tetapi kalau kamu rasa no problem, nak buat nama penuh pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Tugasan ini saya cadangkan buat di dalam buku kotak-kotak matematik supaya senang sedikit kamu nak buat. Okey. Bila dah mahir nanti, baru kita akan gunakan kertas A4. Boleh? Okey. Boleh cikgu. Alright, very good. Baik kawan-kawan, itu sahaja 5 soalan kita tugasan minggu ni. Memang agak panjang sedikit kelas kita hari ini sebab saya terpaksa demonstrasi beberapa kali kepada kamu. Okey. So, last call, apa-apa soalan nak tanya saya hari ini? Tak ada cikgu. Okey. Kalau tak ada, saya harap kawan-kawan semua boleh faham dan juga boleh buat tugasan. Walau bagaimanapun, kalau ada soalan selepas ini, boleh telegram saya tanya, ataupun kamu nak test dulu sebelum hantar, ambil gambar dulu nak tunjuk dengan saya, boleh je telegram saya, cikgu macam ni okey ke nak tanya saya boleh, tak ada masalah, saya akan jawab. So tugasan ini kita akan ada 1 minggu untuk kamu selesaikan. Saya tak nafikan agak banyak sedikit tugasan kita, tetapi soalan last saya nombor 5 tu hanya untuk seronok-seronok saja dan juga latihan pengayaan lah. Saya harap ramai kawan-kawan kita boleh join. Mungkin juga ramai kawan-kawan kita yang lain memang berbakat seni, jadi tak ada masalah bagi mereka untuk buat projek ini. Okey, baik, itu sahaja. Sebelum saya terlupa kawan-kawan, okey, isi kehadiran, selesaikan tugasan, kemudian hantar, dan last call, jomlah ambil gambar. Mana gambar? Jomlah ambil gambar dulu. Kita ambil lah gambar sekali, panjang kelas kita hari ni. Dah ramai kawan-kawan kita. Okey, mari kawan-kawan.
Last call. Kita ambil gambar dulu. Hai kawan-kawan, tak nampak pun ni muka ni. Mana kawan-kawan ni? Ada. Ha. Ada. Alright. Ada lagi ya. Ada lagi siapa lagi kawan-kawan kita yang lain tu? Ada lagi Nabil. Come on Nabil. Rumah saya gelap. Allahu Akbar, hujan tak apalah. Okey, yang mana kawan-kawan yang ada ya? Kita cuba ambil gambar hari ini insya-Allah. Sekejap saya ambil gambarnya. Jap. Sabar. Okey, one more time. Jap. Okey. 1, 2, 3. Alright. One more time. Last one. 1, 2, 3. Okey. Ya. Alright. Okey, baik. Okey, kawan-kawan, terima kasih. Saya harap kamu boleh dapat gambaran sedikit macam mana nak buat tugasan kita hari ini. Okey, saya faham kelas kita agak panjang sikit kali ini sebab saya terpaksa demonstrasi. Sebarang soalan boleh terus tanya di Telegram. InsyaAllah saya akan jawabkan soalan-soalan itu. Dan hantar tugasan jangan lupa ya. Isi kehadiran hari ini, selesaikan tugasan dan hantar tugasan. Baik, itu sahaja daripada saya. Ya, teruskan. Apa soalan? Lagi sekali nak buat dalam kertas ke nak buat dalam buku? Saya sebenarnya nak minta buat dalam buku, tetapi sebab kita nak pakai kertas kotak-kotak tu, mungkin kamu kena ambil kertas kotak-kotak daripada buku matematik lah. Kemudian ambillah gambar. Boleh? Boleh. Okey. Sebab ialah buku kita buku lurus kan. Sebenarnya kalau di dalam bengkel, kertas kotak-kotak tu saya akan berikan kepada kamu. Kita panggil dia kertas grid. So kita semua akan buat di dalam kertas grid. Tetapi dalam keadaan pandemik kita tak boleh bersemuka PDPR sekarang ini, saya terpaksa minta kamu buat di dalam buku matematik lah. So dia macam susah sikit. Ya. Kalau guna kertas graf? Kertas graf pun boleh. Tetapi dia punya kotak dia halus. Mungkin kamu perlu buat banyak sedikit lah. Kalau saya kata satu kotak tu, janganlah satu kotak yang kecil tu. Mungkin kamu ambil beberapa kotak bagi besar sikit. Boleh buat. Kertas graf boleh guna. Kalau cikgu kata 2 kotak, saya kena buat 4 kotak lah. 4 kotak ke, 10 kotak ke. Sebab kalau kotak grid tu kan kecil betul kan. Jadi bagi besar sikit lah. Maksud dia ukuran tu tak kisah sangat lah. Bergantung kepada kamu. Tetapi bagi nampak besar sedikit gambarnya. Okay? Okey cikgu. Alright. Kita fleksibel. Saya bukanlah kata mesti buku matematik, tidak. Saya kata buku matematik tu akan bantu kamu. Kalau kamu rasa tak boleh juga, kamu boleh gunakan pembaris dan garisan lurus. Boleh. Yes. Kalau yang Cikgu. kerja yang cikgu bagi tu, kalau print tu boleh ke? Soalan yang saya bagi tu, saya boleh print sebab saya dah bagi PDF, tapi saya tak galakkan print lah. Alah, soalan dia sikit je pun. Terus je buat jawapan dia. Tak payahlah print. Nanti susah kamu pula nak print. So, kawan-kain, soalan lain? Tak, ibu suruh tanya. Ibu yang suruh tanya boleh ke print? Boleh print sebab saya dah bagi PDF. Tetapi saya tak galakkan print lah. Tapi kalau kamu nak print, okay, no problem. Boleh print. Syamini. Okey cikgu. Ya, siapa tanya tadi? Fazana Raudah. Raudah, sorry, Raudah. Ya, apa soalannya Raudah? Bukan sebelah. Nama saya ada kehadiran ke? Kalau dah isi tu mesti ada Raudah, jangan risau. Kalau dah isi kehadiran tu mesti ada. Jangan risau. Okey. Jangan risau, mesti ada. Isi je kehadiran macam biasa, mesti adanya. Okey, last call kawan-kawan. Ada soalan yang lain? Last call kawan-kawan sebelum kita tamatkan kelas kita. Tiada? Tak ada. Okey. Baik. Tak ada, Alright. Okey. Baik, seperti biasa ya, sebarang soalan selepas ini boleh terus sahaja di Telegram, di channel pun boleh. Okey, supaya saya senang nak balas, okey. Nak Telegram saya sendiri pun boleh. InsyaAllah saya akan cuba
jawab soalan kamu. Walau bagaimanapun, ambil masa sedikit, selesaikan tugasan dan juga hantarlah. Jangan lupalah kawan-kawan ya, hantar tugasan. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Alright, bye-bye. Bye-bye. Alright, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Rehat, pergi sarapan.